Hei, Cingkareng. Memang aku adik Malik. Kau nak buat apa dengan aku? Gua cukup suka dengan cara lu. Cara lu, kasih ingat gua sama zaman budak-budak dulu. Dragon, gua mau minta lu punya permission. Mau main sama lu punya budak ini malam. Boleh kan? Hah? Apa macam orang muda? Sifu punya pukulan. 打到你咁傷，真係想死嘅。如果俾佢炒到佢啊，我一定打你手手腳腳啊！ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Muhammad Najib bin Zulkifli. Nombor metrik I1830382. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan tentang tingkah laku langsang. Seperti yang mana kita tahu bahawa tingkah laku ini merujuk kepada perbuatan, pelakuan atau sebarang tindakan lah yang melibatkan pergerakan fizikal. Manakala langsang pula adalah sesuatu perbuatan yang luar daripada norma penerimaan masyarakat. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, laku langsang. Okey, yang pertama, tingkah laku langsang sering dikaitkan dengan pembunuhan, pertengkaran, pembunuhan dan keganasan. Tergolong dalam tingkah laku langsang dan agresif. Jadi makanya segala perbuatan ini ada tergolong dalam tingkah laku langsang ataupun lebih dikenali sebagai tingkah laku agresif lah. Yang kedua, tingkah laku bermasalah, iaitu tingkah laku yang tidak normal dan terkeluar daripada nilai dan norma sosial masyarakat. Yang mana tingkah laku langsang ni adalah orang kata jauh daripada penerimaan masyarakat lah. Dimana biasanya kebiasaannya tingkah laku ini tidak disukai oleh masyarakat. Manakala yang ketiga adalah dikenali juga sebagai tingkah laku agresif, iaitu adalah niat yang jahat untuk menyakiti orang lain secara fizikal ataupun psikologi. Jadi tingkah laku langsang ini boleh berlaku dalam dua keadaan lah, di mana ianya boleh berlaku secara fizikal seperti penderaan, pembunuhan, pertengkaran, dan boleh juga berlaku daripada segi psikologi, iaitu seperti emosi dan pemikiran lah, seperti bolehnya berlakunya trauma dan sebagainya. Manakala yang keempat, iaitu tujuan, ialah tingkah laku ini bertujuan untuk mencederakan orang lain atau diri sendiri dan merosakkan objek yang ada di sekelilingnya. Okay, definisi tingkah laku langsang. Tingkah laku langsang menurut Baron dan Brian, apa sahaja tingkah laku yang diarahkan ke matlamat untuk merosak, mencelaka, menyakiti dan mencederakan manusia lain, yang mana manusia lain itu cuba mengelak dari tindakan dan perlakuan tersebut. Okey, jenis tingkah laku langsang. Yang pertama adalah langsang emosi ataupun sering dikaitkan dengan hostile aggression atau tingkah laku langsang yang didorong oleh emosi, ini marah dan bertujuan untuk mencederakan orang lain. Maksudnya langsang emosi ini adalah lebih kepada untuk mencederakan orang lain lah. Lepas tu yang kedua adalah langsang instrumental. Langsangan sebagai alat instrumen untuk mengawal atau mempengaruhi tingkah laku orang lain, memukul anak atau menembak pencuri. Dan yang ketiga adalah langsang sah. Langsangan yang dilakukan secara sah
seperti seorang polis membunuh perompak, tindakan disahkan legal oleh masyarakat, kedudukan pelaku disahkan oleh masyarakat. Sini menerangkan bahawa tingkah laku langsang sah ini adalah perbuatan walaupun dia luar daripada norma masyarakat, tapi dia dilakukan oleh individu yang mempunyai tanggungjawab atau mempunyai lesen atau mempunyai orang kata tanggungjawab untuk melakukan perkara tersebut, seperti polis ataupun askar ataupun bomba lah. Dan yang terakhir adalah langsang tidak sah. Kesemua tingkah laku langsang yang tidak diterima oleh masyarakat, kemungkinan status pelaku tidak disahkan, diterima oleh masyarakat, seperti perompak atau membunuh dan lain-lainnya. Maksudnya langsang tidak sah ni adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang tiada orang kata keperluan untuk melakukan tindakan tersebut lah. Seperti penjenayah, perompak, perogol dan sebagainya. Sekian, itulah sahaja bahagian saya. Saya serahkanlah kepada rakan saya yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Anas bin Azman, nombor matrik I191037715. Okey, untuk bahagian saya akan menerangkan berkaitan dengan kesan-kesan tingkah laku langsang. Okey, seperti mana yang kita tahu, tingkah laku langsang ni adalah tingkah laku yang agresif dan merupakan tingkah laku yang lumrah yang berada di sekitar kita. Okey, terdapat banyak kesan negatif tingkah laku langsang sama ada terhadap diri pelaku itu sendiri, mangsa, keluarga, masyarakat dan negara. Okey, kesan tingkah laku langsang yang pertama adalah kesan terhadap diri pelaku itu sendiri. Okey, poin yang pertama adalah cenderung untuk melakukan jenayah. Okey, remaja yang melakukan tingkah laku langsang ni akan terbawa dengan tingkah laku ini sehingga dewasa. Akibatnya mereka akan cenderung untuk melakukan jenayah. Sebagai contoh, jika seorang remaja itu membuli pelajar lain semasa zaman persekolahan, mereka akan cenderung untuk melakukan atau mencederakan isteri mereka pada masa akan datang. Okey, poin yang kedua adalah masa depan remaja tersebut akan musnah atau masa depan mereka akan rosak. Okey, kemungkinan mereka akan mempunyai rekod buruk dan ini boleh menyusahkan mereka untuk melanjutkan pelajaran dan mendapatkan kerja yang baik. Okey, poin yang ketiga adalah mereka akan dipandang rendah. Sebagai contoh, keluarga, rakan-rakan dan masyarakat akan memandang rendah kepada mereka yang melakukan tingkah laku langsang ini, dan ini boleh menyebabkan mereka kurang didekati oleh masyarakat. Okey, akibatnya pelaku ini akan merasakan bahawa diri mereka dipulaukan oleh masyarakat dan ini akan mengganggu emosi mereka. Okey, seterusnya mereka yang melakukan tingkah laku langsang ini adalah kesannya mereka akan berasa angkuh dan merasakan diri mereka hebat dengan perbuatan mereka tu. Okey, seterusnya untuk kesan terhadap mangsa pula adalah yang pertama, mangsa tu akan sentiasa berada dalam ketakutan. Okey, kebiasaannya mangsa tingkah laku langsang ni menanggung kesan yang lebih mendalam, sama ada dari segi emosi ataupun fizikal. Okey, dari segi emosi, mangsa tingkah laku langsang ini akan berada dalam ketakutan dan juga ingin membalas dendam terhadap apa yang telah mereka alami. Seperti mangsa buli, mereka akan membalas dendam terhadap orang lain demi mengembalikan harga diri mereka tu. Okey, seterusnya mereka juga akan kehilangan keyakinan diri. Membiarkan diri mereka diperlakukan apa sahaja, sanggup melakukan sesuatu demi membahagiakan orang lain, dan mereka tidak mahu ke sekolah dan sebagainya. Okey, seterusnya bahkan ada juga yang sanggup
mencederakan diri sendiri kerana merasakan diri mereka tidak berguna. Okey, seterusnya poin yang ketiga adalah mereka mangsa ni akan takut untuk bergaul dengan masyarakat sebab mereka rasa diri mereka ni tidak berguna kerana menjadi mangsa terhadap tingkah laku langsang ni. Mereka akan berasa takut dalam perasaan diri mereka tu. Okey, selain itu kesan terhadap mangsa juga, mangsa akan merasakan ketidakstabilan emosi dan boleh menjejaskan tumpuan mereka dalam pembelajaran. Okey, seterusnya untuk kesan terhadap masyarakat pula. Okey, walaupun hanya segelintir yang melakukan tingkah laku langsang ni, namun ia boleh memberi kesan yang besar kepada masyarakat. Masyarakat yang melakukan perbuatan ini akan dipandang rendah oleh masyarakat lain dan dianggap tidak beradab dan kekurangan nilai murni. Okey, selain itu dalam kesan tingkah laku dalam masyarakat, masyarakat juga akan hidup dalam kebimbangan. Sebagai contoh, ibu bapa akan risau tentang keadaan anak-anak mereka sama ada di sekolah kerana takut anak mereka tu menjadi mangsa dan terjebak dengan melakukan tingkah laku langsang. Okey, seterusnya yang terakhir adalah kesan terhadap negara. Okey, kesan terhadap negara seperti mana kita tahu, kesan terhadap negara ni orang kata negara kita ni boleh dipandang rendah oleh negara lain kerana perbuatan-perbuatan rakyat-rakyatnya tidak baik. Ia boleh menjejaskan sektor pelancongan kerana pelancong daripada luar negara takut untuk datang ke negara kita disebabkan oleh rakyat-rakyatnya yang melakukan tingkah laku langsang atau tingkah laku yang agresif. Okey, itu saja untuk kesan-kesan tingkah laku langsang. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sejahtera, saya bernama Nur Ain Syafiqah Arifah, bernombor matrik I 1820388. Hari ini saya akan membentangkan mengenai faktor tingkah laku langsang. Okey, faktor-faktor yang terdapat dalam tingkah laku langsang ini terdapat 3 faktor lah. Yang pertamanya adalah mengenai faktor kendiri, di mana faktor kendiri ini terbahagi kepada 3, iaitu otak, hormon atau kromosom dan juga jantina. Okey, bagi otak, bahagian dalam otak iaitu dalam sistem limbik dikenali sebagai amigdala. Okey, fungsi amigdala ni adalah merangsang seseorang itu untuk bertingkah laku langsang. Seperti contoh, bagaimana seseorang individu tu cara dia melihat harimau yang memang haiwan buas yang ditakuti, cara dia melihat sama ada di dalam hutan iaitu real life ataupun di dalam zoo. Macam mana dia bertindak dengan keadaan tersebut. Macam tu. Okey, dan situasi tersebut tu dipengaruhi oleh amigdala tersebutlah. Okey, yang kedua adalah hormon ataupun kromosom. Okey, peranan dalam sistem endokrin iaitu hormon ataupun lebih kepada hormon testosteron lah, iaitu hormon lelaki. Di mana hormon ini berfungsi untuk lebih merangsang kepada langsang. Dan jika seseorang itu bersifat lebih kelelakian, maka sifat kelangsangan itu akan timbul lebih tinggi berbanding dengan seseorang yang tidak mempunyai sifat kekelakian yang tinggilah. Okey. Yang ketiga adalah jantina, di mana yang lebih langsang ini sama ada lelaki atau perempuan ni sama sahaja peratusan tersebut. Tetapi dia akan lebih kepada lelaki lah, sebab stereotipnya perempuan ni bersifat lembut dan juga penyayang. Tapi dia takkan ada halangan sosial lah, sama ada lelaki dan juga perempuan yang mempunyai kelangsangan tersebut. Okey.
Okey, faktor yang kedua pula ialah faktor situasi, emosi dan juga motif. Di mana antaranya adalah rasa kecewa. Okey. Rasa kecewa ni tak sentiasa membawa kepada langsangan lah kerana dia mempunyai beberapa halangan. Seperti contoh kan, manusia ni kalau dia kecewa mungkin dia akan mengatasi rasa kecewa tersebut dengan cara tertentulah. Contoh kan, ada setengah orang dia akan memendam, macam tu. Okey, tapi dia boleh bawa kepada langsangan sekiranya rasa kecewa tersebut berat dan juga besar. Rasa macam kecewa yang tahap tinggi lah. Okey, iaitu seperti contoh layanan yang buruk daripada orang yang kita sayang. Okey, yang kedua pula adalah reaksi kesakitan. Di mana manusia ni marah apabila dirinya disakiti atau berasa sakit. Siapa je tak marah kan kalau kita disakiti oleh orang sekeliling kita? Okey, emosi marah ni boleh mendorong manusia untuk bersikap langsang tersebutlah. Okey, apa yang faktor yang boleh membawa kepada pergaduhan? Okey, itu bergantunglah kepada atribusi tentang penyebab rasa sakit tersebut. Ada orang ni dia akan menyerang orang disebabkan dia rasa sakit, dia rasa tak puas hati, dia rasa terancam, dia rasa teraniaya. Jadi reaksi kesakitan ni boleh membawa kepada atau mendorong kepada kelangsangan tersebutlah, tingkah laku langsang tersebut. Okey. Okey, yang ketiga pula adalah provokasi lisan dan juga fizikal. Okey, kenapa manusia ni marah? Okey, kenapa jadinya manusia ni marah, mengamuk-mengamuk kan? Okey, disebabkan oleh apabila beliau atau individu tersebut diprovok dan juga diejek lah. Contoh macam perlawanan bola sepak. Sedangkan yang bermain bola sepak itu adalah para pemain tersebut, tapi para penonton yang boleh membawa kepada pergaduhan akibat ketidakpuasan hati sesama penyokong. Macam tu. Okey, yang keempat adalah ancaman dan juga persaingan, di mana sama ada dalam bentuk fizikal ataupun mental sudah cukup untuk menimbulkan reaksi seperti marah, bimbang. Okey. Kadang-kala bukan hanya dalam bentuk persepsi lah. Dan persaingan ini juga boleh bawa kepada langsangan. Okey, bila kita bersaing, kita rasa tak puas hati dengan orang, kita boleh bergaduh dengan orang. Dan contoh untuk persaingan adalah macam persaingan para ahli politik, macam tu. Dan juga persaingan bola sepak tadi. Okey. Yang kelima adalah model sosial, di mana apabila individu tersebut dipengaruhi oleh tingkah laku langsang, ia juga boleh diakibatkan atau berakibat daripada meniru model. Okey, seperti kajian yang dijalankan oleh Albert Bandura yang bertajuk Bobo Doll, ataupun yang dijalankan oleh Aaron. Kajian yang dijalankan oleh Aaron iaitu kanak-kanak ni mudah dipengaruhi oleh model seperti adegan keganasan di TV, kanak-kanak yang jenis tak popular di sekolah, yang selalu dibuli ataupun yang selalu dihakimi oleh ibu bapa secara fizikal lah. Okey, biasanya kita dah tahu kanak-kanak ni memang mudah dipengaruhi lah. Okey, dan itu antara punca mereka bersifat ataupun bertingkah laku langsang. Okey. Yang keenam iaitu persekitaran fizikal, di mana rangsangan fizikal ni berperanan dalam mendorong tingkah laku langsang. Persekitaran fizikal ni seperti kesesakan jalan raya, suhu panas ataupun sejuk, kebisingan, dan daripada kesaratan kognitif pula apabila timbul baung-baungan ataupun terlalu banyak rangsangan ni sehingga perasaan marah itu tak ada, tak mampu sebab terlalu banyak, terlalu pesat. Macam tu. Okey, kajian kes menunjukkan persekitaran fizikal yang menyebabkan tingkah laku langsang ni wujud ataupun dapat didorong iaitu di penjara yang sesak dan juga di sekolah yang sesak lah apabila beramai-ramai kan. Kita macam rimas, macam tu, dan akan timbul tingkah laku langsang tersebut. Okey, faktor yang ketiga ataupun faktor yang terakhir adalah keadaan
pencetus langsangan tersebut ataupun keadaan yang mencetus marah tersebut, rasa marah itu. Okey, rangsangan seperti persekitaran mendorong tingkah laku langsang sekiranya ia dapat merangsang wujudnya perasaan marah. Okey, marah ni bertindak sebagai penghubung rangsangan dengan tingkah laku. Okey, dengan demikian orang yang cepat marah ni lebih cenderung untuk bertingkah laku. Okey, seperti contoh teori personality A dan juga personality B, di mana ciri-ciri personality A ni sejenis yang suka bersaing, sensitif dan juga tergesa-gesa lah, kurang sabar ataupun semua yang agak kurang positif. Okey, manakala personality B ni adalah lawan kepada personality A. Okey, bila kita bergaul ataupun ada dengan orang yang berlawanan sifat dengan kita, memangnya cetus perang lah ya. Dan macam itulah keadaan pencetus kepada rangsangan tersebut apabila ada dua individu yang berbeza sifat dan juga pendapat. Okey, jadi sekian daripada saya mengenai faktor yang terjadinya tingkah laku langsang. Sekian, terima kasih. Saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum, dan saya akan serahkan kepada rakan sekumpulan saya lah untuk penerangan berkaitan dengan yang lebih lanjut. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika binti Muhammad Azmi. Nombor matrik I18203194. Saya akan membentangkan tentang pencegahan dan pengawalan langsangan. Okey. Terdapat dua teknik yang dicadangkan untuk mencegah langsangan, iaitu hukuman dan juga katarsis. Namun teknik ini tidak sentiasa berjaya dan berkesan, dan kemungkinan teknik lain lebih berkesan. Okay, Hukuman telah biasa digunakan untuk mengawal dan mencegah langsangan. Kadangkala dengan memberikan ancaman sahaja sudah cukup untuk mencegah langsangan. Hukuman berfungsi membalas balik tindakan langsangan dan memberikan amaran kepada orang lain. Hukuman tidak sentiasa berkesan kerana langsangan sentiasa berkesan. Langsangan boleh membiakkan langsangan. Yang pertama. Yang kedua, orang yang memberikan hukuman boleh dijadikan model yang ditiru oleh orang lain, iaitu menggalakkan langsangan. Yang ketiga, keberkesanan hukuman hanya bersifat sementara. Okay. Keberkesanan apabila yang pertama, ketika bertingkah laku langsangan tidak terlalu marah. Yang kedua, mempersepsi tidak ada faedah apabila bertingkah laku langsangan. Yang ketiga, mempersepsi akan menerima hukuman yang serius. Dan yang terakhir, kemungkinan atau kebarangkalian untuk dikenakan hukuman adalah tinggi. Okey, seterusnya adalah katarsis. Yang pertama, melepas tenaga langsangan dengan cara yang selamat. Yang kedua, melepaskan tenaga marah melalui tindakan yang tidak berbahaya. Dan yang terakhir, wap di dalam dandangan perlu dilepaskan dari masa ke semasa. Okey, tindakan berlawanan dengan langsangan, iaitu yang pertama, andaian. Manusia tidak mampu berada dalam dua emosi, iaitu keadaan yang berlawanan, gembira dan sedih, khayal dan memberikan tumpuan dalam satu waktu. Okey, dicadangkan kepada mereka yang marah menonton ataupun mendengar cerita lucu. Apabila tersenyum, maka marah itu akan hilang. Okey, bagi cara lain pula ialah permintaan maaf, penghalangan pemilikan senjata, iaitu pembunuhan tidak berancang berlaku apabila ada senjata. Yang ketiga adalah pembelajaran sosial, iaitu gancaran, pemodelan, cara pemeliharaan anak, iaitu sosialisasi. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.